we would ball till we fall. I'm the big bad wolf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Farah Adriana binti Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Afiqah Liana binti Abdul Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Syafiqah binti Sa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Fatini binti Razil Aziz. نحن سنقدم لكم العرضية تحت الموضوع الآداب العربي. Call me wild, drinking up the sunshine. Be my man. Okey, baiklah. Pada subtopik yang pertama ini, kita akan sentuh tentang mafhum adabul arabi. Al-adabul arabi dalam bahasa Melayu bermaksud sastra Arab. Mafhumnya adalah al-adabul huwal kalamul baligh allazi yaqsudu bihi at-taksiru fi awatif al-qura' wa sami'i sawa'un akana sya'ran aw nasran. Yang bermaksud ayat yang bertujuan memberi kesan kepada perasaan orang yang membaca ataupun orang yang mendengar, sama ada syair ataupun prosa. Seterusnya, saya akan menerangkan ahamiyah al-adab al-arabi yang bermaksud kepentingan sastera Arab. First, al-janibun nafsi yang bermaksud dari sudut jiwa atau diri. Asyu'ur birohah an-nafsiyah, kita dapat merasai ketenangan jiwa. At-tadhuku bil adab al-jamil, kita juga dapat menikmati keindahan sastera. Al-janibul lughawi yang bermaksud dari aspek bahasa. Tanmiyah al-tharwah al-lughawiyah wal asalib al-adabiyah, kita dapat mengembangkan pembendaharaan kata dan uslub-uslub atau kaedah sastera. At-ta'udu ala hasanil ilqa, kita juga dapat mengeluarkan ucapan yang baik. Dan akhir sekali, aspek masyarakat. Faham tabiat al-hayat, kita dapat memahami tabiat kehidupan. At-ta'rif ala thaqafatil arabiyah, kita dapat mengenali budaya bangsa Arab. Ar-suqaimi an-nabila, kita juga dapat memupuk nilai-nilai murni seperti tolong-menolong. Ba'da zalik, seterusnya kita akan sentuh kepada subtopik yang ketiga, iaitu al-asrul adabul arabi yang bermaksud zaman sastra Arab. Perkembangan zaman-zaman ini ya. Game over. Sekarang saya ingin menerangkan mengenai zaman sastra Arab. Zaman sastra Arab terbahagi kepada 5. Yang pertama, Al-Asrul Jahili. Al-Asrul Jahili yabda'u takriban 200 aman qabla bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman jahiliyah ini bermula hampir 200 tahun sebelum Nabi diutuskan. 2. Asrul Sadrul Islam. هو العصر الذي يبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عهد الخلفاء الراشدين في السنة 41 هجرة. Zaman Sadrul Islam ini bermula selepas Nabi diutuskan sehingga akhir tempoh Khulafa ar-Rashidin pada tahun 41 Hijrah. Ketiga, Al-Asrul Umawi. Al-Asrul alladhi yabda'u min ahdul Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu ila nihayati daulah Umayyah sanah mi'ah wa isnani wa salasun hijrah. Zaman Umawi ini bermula pada tempoh Khalifah Muawiyah sehingga akhir dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijrah. Seterusnya, Al-Asrul Abbasi. Huwa al-asrul allazi yabda'u min qiyamud daulah Abbasiyah sanah mi'ah wa isnani wa salasun hijrah wa yantahi sanah 656 hijrah. Zaman Abbasi ini bermula apabila terbangunnya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 sehingga tahun 656 Hijrah. Akhir sekali, zaman moden, iaitu Al-Asrul Hadis. Huwa al-asrul alladhi yabda'u min sanah 1220 Hijrah ila al-an. Zaman moden ini bermula pada tahun 1220 Hijrah sehingga sekarang. Sekarang kita akan masuk kepada subtopik yang keempat, iaitu Fanul Adabul Arabi. Ma makna Fanu? Fanu ialah seni. Seni Adabul Arabi terbagi kepada 2. Apakah 2 itu? Yang pertama, Asy'aran. Yang kedua,
1 hour later. Yang kedua ialah nasran. Okeylah, tadi Syamika sebut syair kan? Maaf, tersilap. Dia ialah syair. Okey, syair bermaksud al-kalamul mawzunun muqaffaf, yang bermaksud orang ucapan yang berirama dan mempunyai rima. Yang kedua pula iaitu an-nasran bermaksud al-kalamul khali minal wazan wal qafiyah, iaitu ucapan yang tidak berirama dan tidak mempunyai rima. Khasa'is asy-sya'ru الآن سأقدم لكم عن خصائص الشعر والنثر في الأدب العربي. Okey, baiklah, seperti mana yang korang tahu, fanul adab al-arabi terbahagi kepada dua, iaitu asy-sya'ru, yakni syair, dan juga an-nathar, yakni prosa. Baiklah, sekarang saya hendak membentangkan tentang keistimewaan ataupun ciri-ciri untuk syair dan juga prosa. Okey, syair ni dia terbahagi kepada 3 ciri. Okey, first adalah al-i'timad al-atifah, yang bermaksud bergantung kepada perasaan. Yang kedua, al-mil ila izhar musiqi, yang bermaksud cenderung dalam menzahirkan muzik. Dan yang ketiga, al-ijaz duna tafsil wal italah, yang bermaksud ringkas tanpa perincian dan kata yang panjang. Okey, maksudnya dekat sini syair ni dia punya teks sangatlah pendek, sangatlah ringkas dan sangat faham untuk kita mendalami perasaan penulis dalam menulis syair tu. Dan syair tu juga dia bergantung pada perasaan. Maksudnya dia bergantung pada perasaan penulis pula. Okey, next adalah an-nathar, yang bermaksud prosa. Okey, ciri-ciri prosa ni pun ada 3 juga, sama macam syair tadi. Okey, first adalah adamul i'timad alal atifah, yang bermaksud tak bergantung pada emosi. Yang kedua, adamu al-mil ila izhar musiqi, yang bermaksud tidak ada kecenderungan untuk menzahirkan muzik. Dan yang ketiga, al-i'timad ala tafsil wal italah, yang bermaksud perincian yang sangat panjang. Okey, jadi syair dan juga prosa dia punya ciri adalah sangat lain, sangat berbeza. Sebabnya prosa dia punya teks sangat panjang berbanding dengan syair tadi yang teks dia sangatlah ringkas dan senang untuk faham. Okey, itu sahaja dari kami sekumpulan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.